Selamat petang dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Poncong dan Pongboy. Saya Anita Lee, selaku wartawan Rashine Media. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada perempuan sekalian kerana sanggup hadir dan sudi untuk ditemu ramah pada petang yang mulia ini. Baiklah, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah mengenai perubahan iklim. Oleh itu, saya ingin bertanya pendapat kepada Poncong. Apakah perubahan iklim? Terima kasih Anita atas soalan yang diajukan kepada kami. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua. Baiklah, berdasarkan pemahaman saya, perubahan iklim merupakan fenomena jangka panjang yang mengacu pada perubahan signifikan dalam pola cuaca global. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana dan nitrogen oksida. Terima kasih Poncong atas pandangan yang jelas tentang definisi perubahan iklim. Sebagian besar gas rumah kaca adalah dihasilkan daripada aktiviti manusia. Contohnya, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian. Oleh itu, aktiviti manusia merupakan punca utama yang menyebabkan perubahan iklim. Sekarang, saya ingin bertanya pendapat Pongkoi. Apakah faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Terima kasih Anita. Pada pendapat saya, antara faktor yang menyebabkan perubahan iklim termasuk peningkatan kenderaan bermotor. Hal ini dikatakan demikian kerana kenderaan bermotor akan melepaskan gas-gas rumah hijau ke atmosfera. Contohnya, karbon dioksida, karbon monoksida, klorofluorokarbon dan sebagainya. Gas-gas tersebut akan menerap haba di atmosfera dan membawa kepada perubahan iklim. Fenomena tersebut juga akan menyebabkan pulau haba bandar itu, iaitu suhu di bandar lebih panas berbanding di kawasan pinggiran. Disebabkan pelepasan asap kenderaan bermotor yang semakin tinggi memasuki pusat bandar. Fenomena tersebut bukan sahaja akan menyebabkan perubahan iklim, maka juga akan menyebabkan pencemaran udara. Saya bersetuju dengan pendapat Pongkoi sebentar tadi. Kita tidak dapat dinafikan bahawa peningkatan kenderaan bermotor merupakan faktor signifikan yang menyebabkan perubahan iklim. Pelepasan gas-gas rumah hijau ini bukan sahaja akan meningkatkan suhu bumi, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara. Oleh itu, apakah pandangan Poncong terhadap kepada faktor perubahan iklim? Silakan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Anita. Pada pandangan saya, antara faktor perubahan iklim termasuklah aktiviti urbanisasi yang semakin kerap hari ini. Aktiviti urbanisasi akan meningkatkan kepekatan karbon dioksida di atmosfera. Contohnya, penebangan hutan yang berterusan untuk mewujudkan kawasan lapang akan mengurangkan bilangan pokok. Oleh itu, kadar fotosintesis akan menurun. Keadaan tersebut akan meningkat kadar karbon dioksida dalam atmosfera tetapi menurun kadar oksigen. Apabila cahaya matahari memasuki atmosfera bumi, sebahagian cahaya akan dipantulkan semula ke angkasa dalam bentuk sinar inframerah. Apabila tenaga haba dibebaskan, kebanyakan tenaga akan diserapkan oleh gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang menghalang sinaran inframerah daripada dipantulkan semula ke angkasa. Oleh itu, urbanisasi adalah punca pemanasan global yang signifikan. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi juga merupakan salah satu faktor. Pada pandangan saya, pertumbuhan penduduk dan perubahan dalam corak penggunaan adalah faktor sosial yang menyumbang kepada perubahan iklim. Apabila populasi bertambah, permintaan untuk tenaga, makanan dan sumber-sumber jadi akan meningkat. Terima kasih Poncong atas penjelasan terhadap faktor perubahan iklim.
Saya sangat bersetuju atas pembangunan ekonomi yang tidak mementingkan kelestarian boleh memburukkan lagi masalah perubahan iklim. Tindakan tersebut bukan sahaja akan menyebabkan perubahan iklim dalam dunia kita, pencemaran alam sekitar juga akan berlaku. Contohnya, pencemaran air dan udara yang akan membahayakan manusia dan haiwan. Pada pendapat saya, pertanian dan peternakan juga merupakan salah satu faktor menyebabkan perubahan iklim. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti pertanian, terutamanya peternakan lembu, akan menghasilkan metana, iaitu gas rumah kaca yang lebih berkuasa berbanding dengan karbon dioksida. Untuk pertanian, penggunaan baja nitrogen juga menyumbang kepada emisi gas rumah kaca. Jadi, marilah kita lanjutkan perbincangan kita. Soalan yang seterusnya, apakah kesan perubahan iklim? Apakah pandangan Pongkoy? Terima kasih Anita Ling. Pada pandangan saya, kesan perubahan iklim antaranya ialah pembakaran hutan. Pemanasan global yang bertolak boleh menyebabkan pembakaran hutan secara besar-besaran. Apabila keadaan ini menjadi tidak dapat kawal, fenomena jerebu yang teruk juga akan melanda seluruh negara. Pembakaran hutan secara global pernah berlaku di hutan hujan Amazon yang memusnahkan sebanyak 11.088 km persegi kawasan hutan pada Ogos 2019 hingga Julai 2020. Pembakaran hutan secara besar-besaran merupakan satu cabaran yang besar dalam memulihkan pemanasan global yang berlaku pada hari ini. Perkara ini menjadi lebih teruk apabila pembakaran hutan yang berlaku telah mengakibatkan jerebu yang teruk sehingga menjejaskan kesihatan manusia dan memusnahkan kepelbagaian biodiversiti termasuk spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang terancam. Selain itu, kesan perubahan iklim ialah menyebabkan kemerosotan sumber makanan. Apabila berlakunya perubahan iklim, air laut akan menjadi lebih panas dan akan mengganggu ekosistem. Banjir akan memusnahkan kawasan pertanian dan tanah menjadi tandus dan tidak sesuai lagi untuk pertanian. Perkara seperti ini akan mengancam sumber makanan di dunia. Sebagai contoh, kejadian banjir besar dan terburuk di Pakistan yang menjejaskan kira-kira 20 juta penduduk pada tahun 2010. Tambahan pula, kesan perubahan iklim ialah peningkatan suhu. Apabila suhu global meningkat, ekosistem semula jadi juga akan terjejas. Hal ini berlaku kerana pencairan ais di kutub menyebabkan peningkatan permukaan laut. Ini telah menyebabkan sebahagian besar haiwan kehilangan habitatnya kerana tanah menjadi semakin kecil. Terima kasih Pongkoy atas penjelasan tentang kesan perubahan iklim sebentar tadi. Pada pandangan saya, kenaikan permukaan laut juga merupakan kesan perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh pencairan ais di kutub dan ekspansi termal air laut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menghadapi ancaman yang serius. Contohnya, banjir, erosi pantai, dan sebagainya. Selain itu, perubahan iklim juga dapat merugikan ekonomi global secara signifikan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang sangat bergantung kepada kondisi cuaca akan mengalami kerugian secara besar disebabkan perubahan suhu dan curah hujan. Bukan itu saja, penurunan hasil pertanian juga akan menyebabkan kenaikan harga makanan. Apakah pandangan Poncong
atas kesan perubahan iklim? Terima kasih Anita Ling. Pada pandangan saya, kesan perubahan iklim adalah menyebabkan masalah kesihatan. Antara contoh masalah kesihatan termasuklah penyakit kanser dan masalah pernafasan. Penipisan lapisan ozon akibat pelepasan gas klorofluorokarbon ataupun boleh dipanggil sebagai CFC daripada penggunaan bahan-bahan yang mengandungi klorin telah menyebabkan molekul oksigen di atmosfera berurai hingga mengakibatkan sinar ultraungu memancar terus ke permukaan bumi. Sinar ultraungu tersebut akan memberi kesan negatif kepada manusia seperti meningkatkan risiko kanser kulit dan katarak mata. Bukan sekadar itu, ultraungu juga boleh membunuh organisma yang berguna kepada manusia. Perubahan iklim akan menjejas kualiti udara akibat peningkatan tahap pencemaran daripada pelepasan asap, habuk, debunga dan bahan pencemar lain di udara yang mendorong kepada reaksi negatif. Masalah pernafasan seperti asma akan meningkat serta orang ramai boleh mengalami batuk, sakit dada, gejala gangguan pernafasan yang lain. Selain itu, kesan perubahan iklim termasuklah menyebabkan peningkatan permukaan laut. Kenaikan paras laut akibat pencairan ais di kutub akan menyebabkan ancaman kepada kawasan pesisir. Peningkatan permukaan laut akan menyebabkan banjir besar dan hakisan, menenggelamkan kawasan daratan, memusnahkan harta benda dan mengancam nyawa dan menjejaskan sumber bekalan makanan dan air bersih. Sungguh jelas maklumat yang diberikan oleh Puan Chong terhadap kesan perubahan iklim. Apakah cara yang boleh kita lakukan dan amalkan untuk mengurangkan masalah perubahan iklim? Kita harus mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Bahan api fosil termasuk arang batu, minyak dan gas. Semakin banyak yang diekstrak dan dibakar, perubahan iklim yang lebih teruk akan berlaku. Semua negara perlu mengalihkan ekonomi mereka daripada bahan api fosil secepat mungkin dan kita perlu melabur dalam tenaga boleh diperbaharui. Kita perlu menggantung sumber tenaga utama kita untuk membersihkan dan tenaga boleh diperbaharui adalah cara terbaik untuk berhenti menggunakan bahan api fosil. Ini termasuk teknologi seperti tenaga suria, angin, ombak, pasang surut dan geotermal. Sebagai contoh, kita digalakkan untuk menggunakan peralatan solar, kenderaan elektrik dan lain-lain. Semakin kurang bahan api fosil terbakar, semakin kurang pelepasan gas rumah hijau. Selain itu, kami digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam. Kenderaan petrol dan diesel, kapal terbang dan kapal menggunakan bahan api fosil. Sebagai contohnya, kita boleh mengurangkan penggunaan kereta, bertukar kepada kenderaan elektrik dan meminimumkan perjalanan kapal terbang. Bukan sahaja akan membantu menghentikan perubahan iklim, juga akan mengurangkan pencemaran udara. Pandangan yang diberikan oleh Puan Fai sangat jelas. Bukan itu sahaja, kita juga boleh mengurangkan masalah perubahan iklim melalui edukasi sejak kecil. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengajar kanak-kanak tentang cara melestarikan alam sekitar kita. Pihak sekolah juga boleh menganjurkan kempen kesetaraan tentang perubahan iklim untuk membangkitkan kesedaran kanak-kanak. Di samping itu, pihak kerajaan juga boleh mengkuasakan undang-undang. Contohnya, pihak kerajaan perlu memberikan hukuman berat atau bendangan yang banyak kepada bersalah pembakaran haram pembakaran secara terbuka. Dan usaha tersebut, mereka akan berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang tindakan. Sekarang, saya ingin bertanya, apakah pandangan Puan Chong terhadap cara menangani masalah perubahan iklim?
Pada pandangan saya, masyarakat perlu menyokong dasar kerajaan yang mengutamakan perlindungan alam sekitar, seperti cukai karbon atau insentif untuk tenaga boleh diperbaharui. Tambahan pula, pihak kerajaan perlu mengehat undang-undang berkaitan dengan kelestarian. Sebagai contoh, pihak kerajaan perlu memberi hukuman kepada orang yang menjalankan tindakan yang boleh mencemarkan alam sekitar. Dengan ini, mereka akan takut dan tidak akan mengulangkan kesalahan tersebut pada masa hadapan. Masyarakat juga boleh mempraktikkan amalan 3R dalam aktiviti harian. Antara 3R ialah reduce, reuse dan recycle. Dengan amalan 3R, sisa yang dihasilkan dapat dikurangkan dengan efektif. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan beg kita semula semasa membeli barang. Seterusnya, dengan mengurangkan penggunaan barang sekali guna, kita juga dapat mengurangkan tenaga dan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkannya. Sekaligus, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Terima kasih, Poncun. Dalam pengetahuan saya, perubahan iklim ialah masalah global, tapi penyelesaian selalunya tempatkan. Penyelarasan antara negara mulai menjadi satu cabaran, terutamanya jika kepentingan negara berbeza. Oleh itu, soalan yang seterusnya, apakah halangan yang dihadapi oleh rakyat global untuk menangani isu yang serius ini? Antara halangan perubahan iklim adalah kepentingan ekonomi. Hal ini dikatakan demikian kerana perubahan iklim dikaitkan dengan pelbagai isu termasuk ekonomi, kesihatan dan alam sekitar, menjadikan penyelesaian sukar dilaksanakan secara holistik. Sebagai contohnya, bagi isu ekonomi, banyak industri terutamanya yang bergantung kepada bahan api fosil mungkin berasa terancam oleh dasar alam sekitar yang ketat. Ini boleh membuat mereka menentang perubahan yang diperlukan. Selain itu, masyarakat kini kurang kesedaran terhadap isu kelestarian alam sekitar. Ramai orang masih tidak memahami faktor perubahan iklim dan kesannya. Jadi, mereka tidak bermotivasi untuk mengambil tindakan. Baiklah, itulah sahaja terhadap Temu Rama hari ini. Terima kasih saya ucapkan terhadap balasan daripada Poncong dan Pongkoi yang sangat jelas sebentar tadi. Sama-sama. Sama-sama.